Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di dalam IR Layaran 85 channel. Untuk saya sekali lagi berkongsi untuk konten kali ini. Kita akan berkongsi berkenaan mengenali kaki pancing lagi. Setelah video sebelum ini kita dah berkongsi berkaitan mengenali kaki pancing, dan kali ini kita nak pergi lebih lanjut lagi berkenaan kaki pancing. Bagi yang belum like, share dan subscribe, silalah berbuat demikian untuk menyokong saya menyiarkan konten-konten yang lebih berinformatif selepas ini. Okey, pada video sebelum ini kita dah kongsikan berkenaan dengan memancing ini dia sesuai dilaksanakan di beberapa venue-venue lokasi yang kita telah perincikan, yang terdiri daripada lokasi air tawar dan air masin, dan beberapa teknik pemancingan yang biasa dilakukan lah. Okey, kalau boleh saya kongsikan semula secara pantas lokasi pemancingan di air tawar yang kita kongsi sebelum ni adalah seperti dekat sungai-sungai berarus deras, iaitu stream fishing, sungai dan tasik. Sekali lah, sungai dan tasik, lokasi ikan darat, kolam, muara, itu habis setakat lokasi air tawar. Dan lokasi air masin kita bahagikan kepada 3: pesisir pantai, laut pertengahan hingga laut dalam. Okay, itu untuk video sebelum ni, kita wrap up sikit. Dan teknik-teknik memancing yang kita kongsi sebelum ini: paling asas tahan taut, yang kedua bottom, casting. Saya lupa nak tambah sebelum ini, dia ada satu lagi teknik fly fishing, teknik jigging, teknik popping, trolling dan Apollo. Okay, kita dah ada banyak lokasi memancing, kita ada banyak teknik memancing. So kita perlu kenal seseorang kaki pancing itu berada di dalam kategori mana, supaya kita tahu nature, kaedah pemancingan dia. Kalau dia keluar memancing tu, kita tahu dia menuju ke mana, dengan kita tahu dia buat teknik apa. Lebih mudahlah kita untuk berinteraksi. Kalau nak tanya hasil pun, kita dah boleh agak-agak hasil apa yang kawan kita tu ataupun kenalan kita tu dapatlah dengan teknik yang dilaksanakan. Okey, untuk kali ni saya akan pergi lebih detail lagi. Di antara banyak-banyak lokasi memancing dan teknik-teknik memancing yang dinyatakan, kebiasaannya kaki pancing memiliki beberapa teknik yang diamalkan. Dia tidak hanya melaksanakan satu teknik sahaja. Kebiasaannya kaki pancing yang saya kenal ataupun saya sendiri mengamalkanlah ataupun menggayakan beberapa teknik pancingan yang dirasakan sesuai. Sesuai itu dia subjektif jugalah. Sesuai itu boleh pergi ke terarah kepada sesuainya peralatan yang kita ada, dan sesuai juga dengan kemahuan kehendak kita, sesuai juga dengan minat kita. Okay. So tidak semua teknik pemancingan itu kita minat. Tidak semua lokasi-lokasi mancing itu kita minat untuk pergi. Okay. So kaki-kaki pancing ini akan memilih juga beberapa teknik dan beberapa lokasi pemancingan yang dirasakan sesuai tadi. So saya dah detailkan sesuai tadi. Dan juga sesuai itu juga boleh juga kita relatekan dengan mungkin kesesuaian peralatan yang telah ada dalam koleksi-koleksi kaki pancing ini. Peralatan itu sesuai untuk digayakan, dikombinasikan bersama teknik-teknik apa. Itu juga kita boleh definisikan sesuai itu mungkin kepada sesuainya peralatan yang sedia ada. Okay. Saya dah kongsikan tadi, tidak semua kaki pancing berada dalam kategori yang sama. Disebabkan sesuai itu tadilah kan.
Sebabkan sesuai itu tadi, tidak semua kaki pancing boleh berada dalam kategori yang sama. Sebagai contoh, saya sebutlah sikit pro angler atau menggunakan teknik-teknik pemancingan yang lebih kepada sport fishing ni, mungkin tidak boleh lagi mengikuti atau mengikuti follow ataupun bersama-sama dengan orang-orang yang berada dalam teknik pemancingan tradisional. Okey, itu saya kongsikan secara awalnya dulu. Mungkin yang pro angler ni dah tak boleh lagi nak ikut pemancingan secara tradisional. Sebab apa, nanti kita akan huraikan nanti. Dan juga mungkin pemancing beginner angler tidak juga boleh masuk ataupun boleh ikut bersama-sama dengan kumpulan pro angler. Okey. Kerana apa dua-dua itu tadi? Kerana mungkin dah pro angler dia dah tak berapa minat dah untuk gunakan umpan-umpan seperti cacing, seperti hirisan ikan, udang. Dia lebih minat untuk menggunakan artificial lure lah. Artificial lure ni umpan-umpan tiruan, tak kisahlah hard bait ataupun soft bait, di mana di dalam toolbox mereka itu penuh dengan artificial lure, dan mereka tak lagi gemar untuk menggunakan umpan-umpan betul seperti dedak apa semua tadilah, buah sawit ke cacing, tambah-tambah lagi lah kan. Dan pemancing beginner pula mungkin tak boleh juga nak masuk kepada pro angler tadi, sebabkan peralatan kita tidak cukup, tidak ada untuk kita pergi memancing bersama-sama mereka, disebabkan kita tak ada lagi lure-lure yang bagus. Mungkin koleksi-koleksi lure yang killer kita tak ada lagi. So kita masih lagi pakai umpan-umpan biasa. So tu antara contoh lah kenapa pro angler dan beginner angler tidak boleh bersama-sama. Okey, ini bukan sebab double standard ke apa, bukan. Sebabkan nature pemancingan itu adalah berbeza. Okey, contoh lagi, saya bagikan contoh yang kedua adalah pemancing pesisir tidak boleh untuk pergi memancing ke laut dalam, disebabkan peralatannya tadi yang tidak sesuai untuk berlawan dengan predator laut dalam. Ataupun kalau bukan kerana tak lawan predator pun, mungkin tak sampai tali kita ke dasar laut, ataupun tali kita tak cukup panjang untuk kita nak bagi drag kepada ikan. Okey, itu dari segi peralatan. Dan juga pemancing laut dalam juga tidak juga boleh bersama-sama dengan pemancing kategori muara, sungai apa semua, disebabkan peralatan mereka kalau pancing tu dah reelnya dah saiz 10,000, 12,000 besar, tak berapa sesuai mereka untuk dan rod dia pun pendek dan keras. Dia tak boleh nak baling sebenarnya untuk jarak 50-60 meter. Kalau dia baling pancing umpan pun pergi 10-20 meter saja. Jadi dia orang pula tak boleh nak mancing di kategori muara dan sungai. So kita kena nampak perbezaan dekat situ. Setiap kategori pemancing ini dia berbeza dari segi peralatannya, teknik menggayakannya dia berbeza. So kita kena kenali rakan pancing anda supaya kalau kita nak ajak komplot tu, kita berada dalam satu mindset yang sama dan satu tujuan yang sama. Okey. Lebih-lebih lagi kalau kita pergi memancing laut, rakan-rakan kita itu berada dalam teknik berbeza, mungkin trip itu akan menjadi tidak seronok bagi beliau. Teknik yang salah itu tadi menyebabkan dia tak enjoy lah, tak enjoy the whole trip, pagi hingga petang, mungkin sampai malam, mungkin 2 hari pun kan. Untuk kita set satu komplot pergi mancing, kita kena kenal rakan-rakan mancing kita, dan juga kita kena tahu juga, mungkin kalau kita dah kenal kaki pancing tadi berada dalam kategori jigging, popping apa semua yang saya kirakan lebih tinggi lah dia punya tahap dia.
kenapa dia menolak untuk join anda? Anda buat trip Apollo lah contohnya, trip Apollo ataupun trip bottom, yang rakan anda tadi memang bukan dalam kategori itu, dia mungkin akan menolak. Dan bagi orang yang tak faham, tak tahu, tak kenal, dia akan merajuk, akan terasa hati kan. Sebenarnya tidak begitu. Kaki-kaki pancing ini berada dalam kategori-kategori yang berasingan yang kita perlu kenal, supaya senang kita nak ajak komplot, nak ajak memancing. Contoh kalau saya sendirilah, saya tak nak bagi contoh orang lain lah. Kalau saya sendiri pun diajak mancing dekat sawah, contoh kan, sawah, lokasi ikan darat tadi, saya bukan berada dalam kategori itu, jadi minat tu kurang. Kalau saya pergi pun macam acuh tak acuh, sebab peralatan saya kira tidak berapa sesuai untuk lokasi itu. Jadi kita kena faham, tidak semua contohlah yang apa ni, kalau dekat kampung-kampung semua orang minat mancing ikan puyuh apa semua. Dia ada follower dia lah yang dekat situ kan. Okey, so kita kena kenal siapa kaki pancing itu berada di dalam kategori mana, teknik apa, peralatan apa yang dia ada, untuk kita lebih mudah berkawan. Kita boleh lebih mudah untuk kita nak set komplot, dan kita menjadikan suasana itu lebih harmoni. Itu matlamat saya lah. Okey, seterusnya kepada tuan-tuan yang baru nak menjejaki dunia memancing ini, saya juga berharap tuan-tuan dapat memilih genre memancing anda tersendiri, supaya anda juga enjoy dengan teknik-teknik pancingan, lokasi-lokasi pancingan yang mungkin senang anda dapati di tempat anda. Itu sajalah kenapa kita pilih lokasi itu sebenarnya, sebab ia dekat. Kita boleh buat teknik pancingan itu berulang-ulang kali di tempat yang sama, disebabkan dia dekat dengan tempat kita. Okey, contoh macam saya suka mancing di sekitar pulau perhentian, sebab memang lokasi saya, asal saya dekat Besut kan. So senang saya nak ke laut, saya pilih lokasi mancing saya itu, dan bila saya keluar tu adalah teknik-teknik yang saya laksanakan. Contoh jigging, Apollo, bottom, dan pelbagai lagi lah, mungkin popping, trolling, banyak dekat situ yang kita boleh combine-combinekan tadi. Okey, semoga video ataupun konten kali ini bermanfaat untuk tuan-tuan dan puan-puan. Saya akan kembali lagi untuk konten-konten selepas ini yang mungkin lebih menarik, yang kita akan kupas secara detail dari segi spesifikasi peralatan yang mungkin beginner angler ini perlu ada. Okey, so sehingga berjumpa lagi, jangan lupa like, share dan subscribe. Okey, bye-bye.